Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1203. Antara paparan utama. Misteri projek LCS bila nak siasat menteri. Wang kerajaan tidak turun dari langit. Apakah nasib Presiden UMNO? Benarkah wujud rundingan gelap PAS UMNO? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Skandal perolehan kapal pesisir pantai LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang dianugerahkan kepada Ballistic Naval Shipyard BNS bernilai RM9 bilion oleh Kementerian Pertahanan menerusi LOA secara rundingan terus pada 16 Disember 2011 tidak boleh disembunyikan dengan menekan Rafizi Ramli. Bekas Menteri Pertahanan Pakatan Harapan Muhammad Sabu dan timbalannya Liu Chin Tong menzahirkan solidariti mereka bersama timbalan Presiden Keadilan itu yang telah disiasat oleh polis sehingga telefon bimbit beliau dirampas. Siasatan polis adalah berkenaan butiran yang dibongkar oleh saudara Rafizi daripada bahagian yang dipadamkan dalam laporan pengauditan forensik skandal LCS. Sepatutnya laporan yang telah dinyah klasifikasikan harus disiarkan secara lengkap tanpa mana-mana maklumat atau bahagian yang dipadamkan. Yang harus disiasat oleh polis bukannya saudara Rafizi tetapi mereka yang melakukan jenayah rasuah, kata mereka dalam satu kenyataan bersama. Menurut mereka, pihak berkuasa seharusnya menyiasat lebih jauh ke atas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Latif Ahmad dan Zainab Muhammad Saleh yang dinamakan dalam laporan pengauditan forensik baru-baru ini. Untuk rekod, pada 22 Ogos, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC menerima laporan pengauditan forensik berkaitan review of the LCS program daripada Boston Heavy Industries Corporation Berhad BHIC. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan penyahklasifikasian laporan ini selepas mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 Ogos. Muhammad dan Chin Tong berkata mereka bersetuju dengan cadangan PAC bahawa Jemaah Menteri hendaklah mengarahkan supaya pengauditan forensik lanjut dilaksanakan oleh BHIC ke atas projek LCS bagi melengkapkan segala transaksi dan aktiviti berkenaan dengan pelaksanaan projek dan LOA dari tahun 2015 hingga kini. Mereka juga membangkitkan isu penggunaan tidak wajar dana LCS. Memandangkan timbulnya isu penggunaan wang peruntukan LCS untuk pembayaran hutang lapuk New Generation Patrol Vessel NGPV oleh BNS, laporan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan JKS-TUPKK berkenaan dengan 6 buah patrol vessel NGPV Integrated Logistics Support dan Commercial Package Program oleh TLDM juga harus dinyahklasifikasikan. Sejak laporan PAC berkenaan projek LCS diumumkan pada 4 Ogos disusul dengan klasifikasi dua laporan yang berkaitan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM seharusnya telah mempunyai maklumat dan bukti untuk menjalankan siasatan, tangkapan dan pendakwaan terhadap individu-individu yang terlibat bidas mereka. Menurut Muhammad dan Chin Tong, isu kebejatan dalam perolehan LCS sudah lama dalam pengetahuan SPRM. Sebenarnya SPRM menghantar wakil ke semua prosiding PAC. SPRM juga menerima semua laporan JKS-TUPKK semasa laporan-laporan ini dibentangkan dan laporan pengauditan forensik berkenaan projek LCS. Laporan JKS-TUPKK berkenaan projek LCS dan projek NGPV dibentang kepada Kementerian Pertahanan pada Ogos 2019 dan dipanjangkan kepada SPRM dengan serta-merta. Siasatan skandal LCS perlu dijalankan dengan segera dan secara telus, tegas mereka. Rafizi Ramli sebelum ini berkata beliau berharap pihak polis juga bertindak secepat mungkin untuk menyiasat laporan yang dibuat Ahli Parlimen Pakatan Harapan Johor Bahru Akmal Nasrullah Muhammad Nasir terhadap Latif Ahmad mengenai pendedahan laporan forensik LCS yang menamakannya sebagai terbabit dalam kontrak-kontrak pertahanan.
Menurut Rafizi, penafian Latif Ahmad mengenai pembabitan beliau melalui syarikat-syarikat yang dikawal oleh Zainab Muhammad Saleh hanyalah penafian di Facebook. Apabila Dr. Latif hanya menafikan di Facebook, itu bermakna beliau menuduh juru audit yang dilantik Bostik Heavy Industries Corporation BHIC iaitu Alliance IFA Malaysia Sdn Bhd menipu apabila laporan juru audit menamakan Zainab Muhammad Saleh sebagai isteri beliau dan menunjukkan keterlibatan Dr. Latif dalam kontrak-kontrak projek LCS, ujar Rafizi dalam kenyataannya. Rafizi mendakwa penafian mudah iaitu tanpa menunjukkan sebarang fakta atau dokumen adalah taktik biasa yang menjadi amalan pimpinan UMNO dan bekas UMNO yang kini dalam bersatu. Sebab itu, rakyat tidak lagi boleh mempercayai penafian kosong oleh menteri-menteri UMNO dan bersatu kerana rekod yang telah ada setakat ini. Tegasnya, memang benar seperti dakwaan Muhammad dan Chin Tong bahawa beberapa bahagian maklumat berhubung Alice Marine Limited yang didakwa dimiliki oleh Zainab Muhammad Saleh selepas perenggan 3.16.12 telah digelapkan. Bagaimanapun, di bawah perenggan yang digelakkan itu terdapat kenyataan it is noted that Abdul Latif is the spouse of Zainab, yang bermaksud siasatan mengambil maklum bahawa Abdul Latif adalah suami kepada Zainab yang dicatatkan dengan nota exhibit page 2400 until 2408. Maknanya maklumat itu wujud dan bukan omongan kosong, Rafizi. Menurut PAC, kerajaan telah membelanjakan 6.08 bilion ringgit bagi projek LCS, tetapi tiada satu pun daripada 6 kapal tersebut disiapkan, walaupun sepatutnya kapal pertama patut dihantar kepada TLDM pada tahun 2019. Justru sewajarnya semua yang terbabit dalam isu projek LCS ini disiasat dengan segera kerana ia berkaitan dengan keselamatan dan pertahanan negara. Jika tugas Perdana Menteri semudah yang PAS anggapkan, kenapa kestabilan politik dalam negara tidak dapat dikekalkan walaupun PAS berada dalam kerajaan hari ini? Demikian soalan yang dilontarkan oleh ahli jawatankuasa pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fadzil berhubung kenyataan naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Abdullah bahawa PAS juga mampu menjadi Perdana Menteri kerana ia satu tugas yang mudah. Faiz menyifatkan kenyataan Muhammad Amar itu satu angan-angan ibarat mat jenin. Beliau mengambil contoh kedudukan PAS yang kini sebahagian daripada kerajaan selepas bersekongkol dengan pengkhianat mandat rakyat menerusi langkah syaratan pada hujung Februari 2020. Sebagai Kabinet Bersama, sudah pasti PAS mampu untuk menasihati Datuk Seri Ismail Sabri bagaimana cara menjadi PM yang berjaya. Tetapi hakikat hari ini, Ismail Sabri gagal menangani banyak masalah politik, negara dan rakyat sehinggakan beliau terpaksa mengarahkan pegawai kerajaan untuk menjawab pelbagai isu yang dibangkitkan pembangkang. Bergantung harap kepada pegawai kerajaan adalah satu petunjuk kelemahan PM. Jauh sekali untuk bergantung harap kepada PAS, ujar Faiz. Menurut beliau, kenyataan Ni Amar kononnya seorang PM itu mempunyai wang, cuma perlu tahu cara berbelanja amat dangkal daripada realiti semasa. Katanya ini dapat dilihat apabila kerajaan hari ini tidak mampu mengekalkan subsidi barang asas dan bercadang memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST yang menunjukkan kerajaan tidak ada wang yang cukup. Bukankah ini satu kelemahan Perdana Menteri sebagai peneraju kerajaan? Untuk pengetahuan Ni Amar, wang kerajaan tidak turun dari langit tetapi perlu dijana daripada hasil cukai dan sebagainya bila mana ekonomi dan pelaburan meningkat baik, tegas Faiz. Bagaimanapun, ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu melihat kemerosotan indeks rasuah yang berlaku di negara ini akan terus memberi kesan kepada keyakinan pelabur yang pasti menjejaskan hasil kerajaan. Kegagalan kerajaan untuk berjimat terutama menyara saiz Kabinet Gergasi hari ini turut menjejaskan hasil kerajaan, ujarnya. Merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara, Faiz berkata terdapat ketirisan perbelanjaan kerajaan yang menjejaskan hasil negara seperti ketirisan dalam program pembasmian kemiskinan bandar. Program yang bernilai 201.94 juta ringgit ini didapati alami pembayaran tidak teratur sebanyak 0.75 juta ringgit dan kerugian wang awam 0.62 juta ringgit. Kekurangan hasil negara akibat kelemahan tadbir urus ini dan kelemahan ekonomi adalah satu kegagalan Perdana Menteri. Jadi di mana mudahnya menjadi Perdana Menteri sekiranya tiada sifat integriti dan kompetensi pada kerajaan UMNO PAS PPBM hari ini. Kegagalan PM juga satu kegagalan PAS yang berada dalam kerajaan. Jadi bagaimana PAS mampu untuk menjadi PM? Bidasnya. Terdahulu Muhammad Amar berkata PAS boleh memerintah Kelantan, Terengganu dan Kedah walaupun tiada pengalaman sebagai pemimpin sebelum ini.
Sebab ada orang kata PAS tidak boleh memerintah Malaysia. Saya selalu kata sebenarnya tidak susah jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri umpama tuan rumah. Duit dia ada, tapi nak buat rumah, dia buat sendiri ke? Mana ada orang buat rumah sendiri? Dia akan panggil arkitek untuk desain. Katanya seperti dipetik Malaysia kini. Faiz menyanggah kenyataan Muhammad Ammar itu kerana menurut beliau, PAS juga gagal mentadbir negeri. Jika diukur pula kemampuan kerajaan PAS di peringkat negeri hari ini, lebih menyedihkan. Ketika Pakatan Harapan meneraju kerajaan pusat, Kelantan dibayar wang royalti minyak sebanyak 400 juta ringgit. Maknanya kerajaan PAS Kelantan terpaksa bergantung kepada kerajaan pusat untuk mendapatkan wang kerana hasil kerajaan negeri begitu rendah. Beliau berhujah jika menjadi kerajaan mudah mendapat wang, kenapa sehingga sekarang masalah bekalan air di Kelantan tidak selesai, sebaliknya berlarutan. Jom macam mana melihat rumusan Faiz bahawa kegagalan PAS di Kelantan sebagai satu ukuran buat rakyat menilai ketidakmampuan mereka menerajui kerajaan pusat, wajar diberi pertimbangan oleh pengundi pada pilihan raya umum akan datang. Meletakkan kepercayaan kepada PAS mengundang sebuah lagi kerajaan gagal. Sungguh pun begitu, walaupun tidak salah bagi Ni Ammar berangan-angan, Ni Ammar dicabar untuk menamakan siapakah calon PM daripada PAS, kata Faiz. Untuk berlaku adil kepada Ismail Sabri, PAS sebelum ini telah bersama pentadbiran Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang gagal. Ini menunjukkan tiada apa-apa signifikan dalam pencapaian prestasi Malaysia dengan adanya PAS dalam kerajaan. Kenyataan Muhammad Ammar bahawa mudah untuk jadi Perdana Menteri ini membayangkan tidak mengapa jika negeri ini ditadbir secara kakistokrasi kerana sudah ada penjawat awam yang bekerja untuk mereka. Sebab itu walaupun menguasai kerajaan, mereka tidak dapat memikirkan bagaimana mahu mencari wang untuk dibelanjakan oleh kerajaan selain menggondolkan hutan. Jom Channel ingin menambah, PAS menjadi kerajaan secara angkuh melalui tepuk atap, bukan secara demokrasi menerusi mandat rakyat. Justru ia tidak wajar diberi mandat oleh rakyat untuk melegitimasikan keangkuhannya. Hari ini beberapa media melaporkan bahawa Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub mempertahankan bahawa pendakwaan mewujudkan kes prima facie terhadap Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kerana bahan pertuduhan itu telah dipenuhi. Mahkamah Tinggi diberitahu wang termasuk dalam mata wang asing yang diterima Ahmad Zahid daripada Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB adalah dalam kapasitinya menjalankan tugas awam sebagai menteri. Menurut Abdul Malik, Ahmad Zahid sebagai Menteri Dalam Negeri ketika itu menerima wang itu untuk dirinya sendiri. Walaupun pihak pembelaan mengatakan wang itu ialah sumbangan politik, ia tidak dibayar kepada parti politiknya, katanya lapor Free Malaysia Today. Pada masa wang itu diterima, kata Abdul Malik, antara 2014 dan 2018, Ahmad Zahid juga memegang jawatan sebagai Naib Presiden UMNO dan pemangku timbalan Presiden UMNO. Ujar beliau, UKSB tidak pernah memasukkan wang itu ke dalam akaun UMNO mahupun mendapatkan resit pembayaran. Tertuduh juga tidak menolak atau meminta wang itu diambil pergi ketika diserahkan kepadanya. Katanya, Malik berkata pengarah UKSB ketika itu, Harry Lee dan Wan Khoris Shahwan Abdul Ghani bertemu Zahid beberapa kali pada 2013 selepas pilihan raya umum ke-13 PRU13. Perbincangan bermula dengan perniagaan UKSB dan kemudiannya mengenai politik. Tertuduh menyatakan dia memerlukan bantuan daripada mereka. Katanya, antara saksi pendakwaan termasuk bekas pengarah UKSB Harry Lee Vui Kyun, bekas pengurus pentadbiran David Tan dan bekas pengarah Wan Khoris Shahwan Abdul Ghani. Saksi-saksi ini bercakap benar kerana pertemuan itu memang berlangsung. Katanya sambil menambah, Lee, Tan dan Wan Khoris adalah saksi yang boleh dipercaya, kata Abdul Malik. Walaupun pihak pembelaan menggelar ketiga-tiga mereka adalah rakan subahat, keterangan mereka boleh diterima bahawa Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Mereka boleh dipercayai dan boleh diharap. Mereka menjawab semua soalan dengan jujur dan terus terang, tegasnya. Ahmad Zahid berdepan 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 42 juta ringgit daripada UKSB sebagai Menteri Dalam Negeri ketika itu untuk menyambung kontrak firma itu sebagai pengendali pusat sehenti di China dan sistem visa asing VLN serta mengekalkan perjanjian kontrak untuk pembekalan sistem bersepadu VLN.
Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga didakwa atas 7 lagi pertuduhan memperoleh untuk dirinya sendiri 1.15 juta Sing dolar, 3 juta ringgit, 15,000 franc Swiss dan 15,000 US dolar daripada syarikat yang sama berhubung tugas rasminya. Beliau didakwa melakukan semua kesalahan itu di Seri Satria di Presin 16 Putrajaya dan Country High Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa. UMNO yang berpegang kepada slogan "Malu apa bosku" berteriak bahawa tuduhan terhadap beberapa orang pemimpin utama mereka adalah bermotifkan politik. Sedangkan ini zaman pentadbiran Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Pakatan Harapan tidak menguasai badan kehakiman dan semua agensi penguatkuasa. Kita tunggu apa keputusan hakim. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awan dilaporkan berkata, PAS secara prinsip menerima muafakat nasional yang terdiri daripada parti-parti Melayu Bumi Putra dan Perikatan Nasional dengan menggabungkan sama parti bukan Islam. Bagaimanapun katanya soal keikhlasan adalah perkara di dalam hati seseorang dan PAS tidak memberi ketetapan kepada perkara andaian seperti itu, lapor Harakah Daily. Mengulas pendirian Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk parti itu bergerak solo, Abdul Hadi berkata beliau harap ia hanya kenyataan UMNO dan bukannya pendirian ahli-ahli UMNO. Menurut laporan, beliau berkata perundingan dan perhubungan masih dijalankan dengan pelbagai peringkat di dalam UMNO, termasuk akar umbi yang disifatkannya bercampur antara ahli di bawah dengan sangat baik. Dalam politik tak ada yang mustahil. Politik dinamik, boleh berlaku macam-macam. Tak mustahil, ujarnya dipetik Harakah Daily. Beliau dikatakan tidak menolak bahawa PAS akan bersama UMNO juga pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Mengenai tarikh pilihan raya umum ke-15, katanya Perdana Menteri susah untuk menentukan kerana mengikut perlembagaan hanya Kabinet boleh menetapkan. Kabinet bukan majoriti UMNO, majoriti Perikatan Nasional dalam Kabinet ini. Perdana Menteri tidak boleh sembarangan nak buat. Tak boleh bergantung dengan resolusi Perhimpunan Agung UMNO, tegasnya. Bagaimanapun UMNO nampaknya tidak sependirian dengan PAS, sama ada dalam perundingan mahupun tarikh pilihan raya umum. Ahmad Zahid dilihat bertegas mahu pilihan raya umum ke-15 disegerakan. Kita minta PRU 15 disegerakan bukan kerana kita takut. Sama sekali tidak berkaitan kes mahkamah yang dikenakan terhadap pemimpin BN. Katanya dalam satu kenyataan di Facebook pada 3 September. Beliau mendakwa ada pihak lawan yang tidak dinamakan sedang berpropaganda memburuk-burukkan pemimpin BN. Kita minta PRU 15 diadakan segera kerana kita tahu apa yang sedang diusahakan oleh lawan untuk memanipulasi fikiran rakyat. Mereka sedang mencipta pelbagai naratif untuk memburuk-burukkan pemimpin BN sama seperti mereka lakukan pada PRU 14. Mereka dalam terdesak sedang menggerakkan segala saki-baki kuasa yang masih dalam genggaman untuk melancarkan propaganda baharu, ujarnya. Ahmad Zahid dipercayai sedang menggunakan peluru penabur untuk menembak lawan politiknya yang masih ada kuasa khususnya Bersatu. Rakyat perlu diselamatkan daripada dikelirukan lagi oleh mereka kerana natijahnya amatlah buruk untuk masa depan negara, kata Ahmad Zahid. Kelakar sungguh sandiwara yang dimainkan oleh kedua-dua pemimpin ini. Seorang menunggang agama, seorang menunggang kaum. Pemimpin yang menunggang agama menganggap Bersatu setelah pengkhianatan langkah Sheraton di bawah pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin bersama kumpulan Datuk Sri Muhammad Azmin Ali sebagai berjasa besar. Bagi PAS, jasa Bersatu ini besar. Jasa Bersatu menyebabkan UMNO pun jadi kerajaan. PAS jadi kerajaan, kata Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Bagi UMNO pula, Bersatu sudah lama jadi pengkhianat sejak tertubuhnya parti itu dan puluhan pemimpin UMNO menjadi katak politik. Bersatu dipersalahkan di atas kekalahan UMNO BN pada pilihan raya umum ke-14. Lalu kedua-duanya meneruskan sandiwara mereka di hadapan penyokong masing-masing. Penyokong PAS dibuai dengan dialog manis berisi racun. Kononnya Pakatan Harapan mahu merungkai perlembagaan dan mengancam Melayu Islam. Muafakat nasional dengan UMNO kononnya satu-satunya usaha untuk menyatukan ummah. Pemimpin PAS menutup telinga kepada teriakan "Malu apa bosku" oleh UMNO setelah pemimpin mereka dihukum penjara oleh mahkamah di atas jenayah korupsi walaupun tahu perbuatan tersebut bercanggah dengan ajaran Islam.
Penyokong UMNO pula disajikan dengan cerita karut pemimpin mereka difitnah. Datuk Seri Najib Razak disumbat ke dalam penjara adalah satu pengorbanan dan Muafakat Nasional sudah mati. Hakikatnya kedua-dua parti itu sama sahaja. Mereka sanggup melakukan apa sahaja demi kuasa. Walau apa pun mereka lakukan untuk mengelirukan penyokong, ingat rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.